Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, kerajaan tidak memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai penggunaan berasas yang lain bagi menangani isu hutang negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya akan mengetatkan subsidi untuk golongan kaya sebagaimana yang telah dilakukan dengan subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20 iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Selasa bagi menjawab soalan sama ada kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai baru bagi menangani beban hutang yang dihadapi negara. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menambah langkah serupa telah diambil dengan subsidi diesel sebelum ini. Subsidi diesel itu tahun 2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara dan lain-lain, separuh daripada volum itu telah dijual melalui stesen minyak. Maknanya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada ketirisan itu, dia akan membantu. Begitu juga beberapa hal lain dari segi penjanaan pertumbuhan ekonomi kerana kesediaan pelabur-pelabur domestik dan asing yang mula masuk ke dalam negara, saya percaya hasil akan meningkat tanpa membebankan broad-based rakyat secara umum. Berita seterusnya, Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 pada Julai depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tema bagi sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 adalah Museum Sustainability and Wellbeing. Menurutnya, pengajuran sambutan berkenaan secara langsung memacu sektor pelancongan di negeri ini. Sebagai tuan rumah untuk edisi kali ini, saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan kedatangan kontinjen dari seluruh negara ke bumi Kenalan dalam bulan Julai nanti. Hari Muzium Antarabangsa tahun ini adalah satu pengiktirafan yang besar khususnya kepada Sarawak sebagai negeri yang memangnya kaya dengan warisan dan juga budaya yang unik dan pelbagai. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi dan Jalinan Kasih Jabatan Muzium Sarawak 2023 di Kuching pada Selasa. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Muzium Malaysia kerana memilih Sarawak sebagai tuan rumah untuk sambutan tersebut. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2022 kepada warga kerja Jabatan Muzium Sarawak. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chee Yew, Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sherina Husaini, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Bahrin A. Kasim dan Pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Nancy Jolhi. Laporan selanjutnya, varieti nanas baharu iaitu Sarawak Gold SG1 kini dilancarkan dan mampu menjadi satu lagi punca pendapatan untuk petani tempatan. Didaftarkan secara rasmi pada 13 Disember 2022 oleh Jabatan Pertanian Malaysia dan direkodkan sebagai salah satu di dalam senarai daftar varieti tumbuhan kebangsaan. Nanas SG1 ini akan memberikan lebih banyak pilihan alternatif kepada pengusaha tanaman nanas dalam memilih jenis untuk diusahakan berdasarkan permintaan setempat atau yang diterima. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, varieti ini mampu ditanam secara padat dalam kawasan tani, seterusnya menghasilkan jumlah yang lebih untuk diekspor.
Katanya ini mampu menghasilkan pulangan yang baik, terutamanya untuk para petani luar bandar yang termasuk dalam golongan B40. 1 ekar 20,000 pokok buah boleh dihasilkan. Satu buah average dalam RM5. Lepas itu buah saja. Kalau kita jual buah, hampir berapa 6,000 easily untuk satu petani. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Varieti Nanas Sarawak Gold SC16 di Miri pada Selasa. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah setiap komponen daripada tanaman nanas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk lain selaras dengan pendekatan industri hiliran termasuk konsep ekonomi kitaran. Tapi saya ada fahamkan juga banyak hasil-hasil downstream yang kita boleh lakukan. Termasuk circular ekonomi yang kita sebut, itu tidak membuang hasil yang tidak digunakan, semua dipakai. Termasuk kita boleh buat baju, buat benang untuk kertas, buat makanan dan sebagainya. Jadi kalau saya dipahamkan oleh Ketua Pengarah bahawa 1 ekar ini boleh mengeluarkan revenue hampir 1 juta. 1 ekar. Untuk 1 tahun, kalau kita bagikan dalam 10 tahun lah kita ada. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang turut menegaskan bahawa industri nanas secara keseluruhannya mempunyai potensi yang tinggi dan harus dimanfaatkan, memandangkan Sarawak masih mempunyai kawasan yang luas untuk tanaman lain selain sawit. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menaruh harapan agar Sarawak mempunyai sekurang-kurangnya 20,000 hektar tanah yang diusahakan untuk tanaman nanas menjelang tahun 2030. Beralih ke paparan berikutnya, musibah menimpa mangsa kebakaran di Senggalang Debak pada Isnin turut mendapat perhatian Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Raziz Hitam. Prihatin dengan nasib mangsa, beliau turut padang pada Selasa untuk melawat sambil melihat sendiri kerosakan akibat insiden tersebut. Bagi mengurangkan beban mangsa, Muhammad Razi yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak turut menghulurkan sumbangan peribadi kepada ahli keluarga. Beliau turut mempertimbangkan untuk membaik pulih rumah bangsa di bawah program Baik Pulih bagi Dun Saribas. Dalam masa sama, sumbangan berupa bantuan peralatan asas turut dihulurkan kepada keluarga mangsa dan disampaikan oleh Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Betong. Manakala di Kota Semarahan, penanaman cili secara vertigasi merupakan kaedah penanaman baharu yang mampu menarik minat usahawan dan petani moden yang terlibat dalam bidang pertanian. Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pembangunan Pertanian Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan ILSDA, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, inisiatif ini juga secara langsung mengubah landscape kehidupan komuniti dari sudut peningkatan sosioekonomi keluarga. Beliau yang juga wakil khas kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menambah, pembinaan struktur pelindung hujan SPH di bawah peruntukan IRSTA juga mampu meningkatkan produktiviti projek tanaman cili secara vertigasi. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke tapak projek tanaman cili secara vertigasi di Jalan Chin Pin Samarahan pada Selasa. Projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Sarawak bernilai RM125,779.15 merangkumi 2 unit SPH telah dimulakan pada Jun 2022 dan siap pada Oktober 2022. Taklimat projek ini telah disampaikan oleh Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Pertanian Daerah Samarahan, James Well Uming. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.